Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua yang follow channel ni lah. Okay, hari ni kita bincang tentang benda yang simple tapi sangat penting dan sangat orang kata membantu lah bagi orang yang macam rasa pelik kan. Motor kecil tapi power. Motor besar, motor yang mahal tapi slow kan. Ni lah jawapan dia. Okay, hari ni basic. Okay. So hari ni kita akan bincang tentang power to weight ratio versus drivetrain. Drivetrain ni dia punya gear, dia punya sprocket, dia punya setting lah. Macam mana kalau enjin ni power, lepas tu enjin power, kenderaan ringan, lepas tu drivetrain kena pakai macam mana? Kalau enjin tu power, pakai lepas tu kenderaan tu ringan, maka dia boleh pakai drivetrain yang nisbah dia kecil. Nisbah ni, drivetrain ni semakin kecil nisbah dia, total reduction keseluruhan, semakin kecil semakin berat. Semakin berat. Maksudnya semakin berat ni satu revolution dia dia pergi jauh lah. Maksudnya RPM 10,000 dia boleh pergi 300 km sejam. Kalau yang tadi tu 10,000 juga tapi boleh pergi 80 km sejam je. Tu ringan. Ringan maksudnya drivetrain tu ratio dia besar. Besar ringan, perlahan lah, slow lah output dia. Kalau drifting kecil, nilai dia kecil, maka dia tu berat dan boleh pergi laju lah. Macam tu. Faham kan? Nanti kita akan pergi lagi. Power to weight ratio versus drivetrain, dia akan pemilihan dia ni lain-lain. Ibaratnya kalau motor superbike, power dia tinggi, lepas tu dia ringan, maka dia akan perkali dia ni dia punya drivetrain ratio dia akan jadi rendah lah. Drivetrain ratio. Kalau power besar tapi berat, power besar, lori contohnya, bas besar dah tapi dia lagi berat, bertan-tan berat dia, berpuluh-puluh tan berat dia, maka drivetrain dia pun ringan lah. Drivetrain ringan, nilai drivetrain ratio dia besar, 3.0, 4.2 dan 0. Kalau superbike ni 1 point lebih, 2 point lebih je total. Memang kecil kan, berapa aku kira lagi lah, tapi memang rendah. Okay, nanti kita pergi. Okay, so application dia high power to weight ratio, maksudnya power besar, kenderaan ringan. Dia ni untuk high speed application, maksudnya untuk superbike, untuk supercar, enjin besar, power tinggi, kenderaan ringan, maka high speed. Betul, dia punya drivetrain ratio dia rendah, low drivetrain ratio. Dia berkali. Orang kata kalau motor ni sprocket kecil lah. Okay, macam tu. So untuk yang low power to weight ratio, maksudnya power dia banyak tu tapi kenderaan ni berat. Untuk kenderaan yang berat. Macam enjin kecil tapi motor besar. Ataupun enjin kecil tapi kereta besar. Macam tu berat. Kenderaan berat ni tapi enjin kecil, dia high torque. Dia akan setting high torque. Setting high torque ni untuk hasilkan high torque ni kena pakai drivetrain yang ratio besar-besar. Gear ringan-ringan lah, pendek-pendek. Ada 12 gear. Kalau lori-lori besar, gear dia kena banyak. Sebab dia enjin tak besar mana tapi tarik bertan-tan. Okay, lepas tu dia memang low speed, high torque, low speed. Macam motor ES5 ni, kita bawa barang banyak-banyak, kita pakai gear 1, gear 2, gear 4 tak boleh masuk sebab berat sangat. Betul tak? Macam tu lah lebih kurang. Okay, high drivetrain ratio. Drivetrain ratio dia tinggi lah, lebih. Okay, so drivetrain ratio ni macam mana kita kira? Drivetrain ratio ni sebagai umumnya nanti kita kira jap. Okay, drivetrain ratio ni kita mesti ada lawan dia. Primary dengan secondary. Macam sprocket, contoh sprocket depan, sprocket belakang. Okay, jadi secondary sprocket belakang, primary sprocket depan. Jadi secondary bahagi dengan primary. Sprocket belakang 36 bahagi dengan sprocket depan 14, dapatlah 2.567 something macam tu. Macam tu. Tu contoh. Jadi tu baru stage belakang. Stage depan dia, every stage you kena kira dan kena darab semua stage tu. Stage 1 daripada crankshaft ke drivetrain. Nanti kita pergi . Okay, so power bahagi weight. Untuk tahu berapa power to ratio mesti ada formula ke bang? Okay, kita tengok contoh. Ni formula aku buat sendiri. Weight ni aku pakai, dia sebenarnya sama je. Formula ni memang power bahagi je dengan berat tu. Dapatlah power per kg, berapa HP dalam 1 kg. Macam tu. Contoh motor modi 40 HP. Berat motor pula kita ringankan daripada 160 jadi 120, 130, 115 kg. Kita ringankan lagi jadi 100 kg. Jadi power dia jadi 0.4 HP per kg. Memang kuat ni. Superbike pun tak macam ni. Superbike rasa tinggi lagi superbike, tapi nanti kita tengok. Lepas tu standard, contohnya 15 HP. Motor apa 15 HP? Yang ni aku ambil Ysuko 15 HP. Berat dia dalam internet
berat kosong, tak ada penumpang. Okey, ini semua tak ada penumpang ni. Anggaplah nanti joki naik tu. Joki yang sama. Contoh, okey. 15 HP bahagi 115 kg dapat 0.13. Ni standard dia 0.13. Apa nama? Y suku standard 0.13 HP per kg. Lepas tu ni 150cc kan, Y suku kan. Tapi pernah dengar tak EX5 spek 56 je, 56 110 136cc tapau dia. Pernah kan? Sebab apa? Sebab power to weight ratio. EX5 ringan, motor dia 115 kg, EX5 86 kg je EX5. So dia upgrade jadi cc dia dua kecil lah, 136 lebih, dapat 13 HP. Walaupun 13 lawan dengan 15 HP, dia punya HP dia lagi tinggi to weight ratio 0.15. Ini 0.13. Dia lagi kuat. Patut boleh tapau dia. Okay, kita tengok pula lah yang motor yang lain pula. Ni Y suku. Kalau motor-motor lain tu mungkin kena tapau juga. Dia buat 13 HP 0.15 macam tu kan. Okay, kita tengok pula motor. Contoh 25 HP. Yang ni motor KTM Duke. Dia HP 25 HP. Berat dia 157.3 kg. 0.15. Sama dengan EX5 tadi. EX5 yang tapau tapau Y suku standard ni. EX5 ni modi lah. 13 HP ni modi lah ni. Tapi dapat 13 HP baru tak silap aku 56 110. Boleh dapat 13 HP. Mungkin lebih. Ini normal lah ni. Sebab dia ringan 86 kg ni standard kilang tau. Kalau orang pakai ringan low lagi kena tapau. Lagi ringan. Lebih daripada 0.15. So yang ni sama lebih kurang. Modi je EX5 sama laju dengan Duke 200 ni. Duke 200 25 HP berat 157.3. So yang ni 1.15. Betul Duke ni. Okey, lepas tu untuk contoh yang lain 40 HP berat 167 ni adalah CBR 250 double out yang baru. 40 HP bagi dengan 167 kg juga. Lebih kurang. Tapi dia berat dia 167. Dapat 0.239. Laju daripada Y suku 239, tapi slow daripada yang 40 HP Y suku modi yang Y suku modi ni 0.14 40 HP ni memang kuat ni. Kalah yang ni. Tapi modal dia nak buat ni silap-silap sama dengan motor CBR double up macam tu. Ni contoh power to weight ratio. Mengapa motor tu laju? Sebab dia power to weight ratio dia. Power to weight ratio. Untuk dapat kelajuan yang tinggi ni kena rendahkan drive train dia. Tak boleh pakai yang kilang punya, tak boleh pakai sprocket kilang punya. Silap-silap gearbox pun boleh boleh tukar, ataupun primary reduction dia boleh kita beratkan lagi. Okey? Sebab beza dia primary reduction sangat beza. Superbike primary reduction dia yang starting daripada crankshaft kepada mangkuk clutch tu. Ada gear mangkuk clutch tu kan, ada gear besar tu kan. Situ yang membezakan antara motor-motor. Ni untuk motor. Antara motor-motor situ dah starting lah. Starting primary reduction tu, yang tu yang membezakannya. Lepas tu untuk gearbox lagi lain pula. Lepas tu sprocket lain pula. Okey, yang membezakan kiraan dia adalah primary reduction, iaitu daripada crankshaft kepada mangkuk clutch yang ada kelas banyak-banyak, yang ada gigi tu. Okey, so kita tengok seterusnya. Kalau dah naik, HP dah naik, kena tukar sprocket. Kalau tak tukar sprocket, mengerang enjinnya. Okey, sebab dia dah gagah, boleh pakai yang berat-berat. Boleh jadi power to weight ratio dia tinggi. Boleh pakai drive train ratio yang lebih rendah, iaitu orang tukar sprocket biasanya. Gearbox modal besar sikit, tapi main sprocket dulu. Sprocket paling kecil. Yang mana yang boleh tarik. Selagi kecil boleh tarik, semakin power lah, makin laju lah. Tapi aku pakai sprocket kecil tapi tak boleh tarik sebab power tak ada. Tak boleh pakai drive train yang rendah. Kena power tu ada baru. Even kalau kita nak modi motor standard pun, nak bagi laju, main sprocket dulu. Sebab setiap motor daripada kilang dia akan setting ringan tau. Dia akan setting drive train yang ringan. Drive train ni besar nilai dia. Sebab dia target kita akan bonceng orang, kita akan bawa berat banyak. Sebab tu dia pakai untuk EX5 1436. Ringan gila. Memang orang kata macam minta gear, mengerang enjin kan. Tukar sprocket je. Jangan buat modi 53, tak perlu lagi. Main sprocket dulu. Cari sprocket paling berat yang boleh gear 4 tu hidup. Gear 4 tu hidup. Kalau kita pakai sprocket berat-berat, gear 4 pula mati, tu berat sangat. Ringankan sikit. Aku cadangkan 1433 starting. Untuk tu kalau rasa macam boleh pergi lagi, 1533. So beli dua barang je. Sprocket depan 15, sprocket belakang 33. Starting kita tukar belakang dulu. 33, 1433. Ringan lagi ni.
Lepas tu yang belakang kekal 33 tu, 15. 14 tu tukar 15 depan. So yang tu lah. Last sebab setakat ni aku pakai 15.30 dah dapat. Okay. Memang macam tu contoh. Main sprocket dulu. Nak tengok enjin kau power setakat mana boleh tarik. Okay. Main sprocket dulu. Superbike semua main sprocket dulu. Tu Superbike top speed apa semua tu kan. Dia buang cut off. Dia main sprocket dulu. Okay. So ini dah, ni contoh HP. So kita pergi ke seterusnya tentang drivetrain. Ya. Tentang drivetrain ni, okay ni. Ya. So power turbo ratio, tajuk kita lagi. Okay, ES5 drivetrain. So ini contoh daripada mana ke mana. Stage pertama, stage first adalah daripada crankshaft ni piston kan. Daripada crankshaft ni dia transfer kepada gear clutch. Yang clutch, mangkuk clutch yang ada gear tu. Ni adalah primary reduction. Primary reduction iaitu yang mangkuk clutch punya gear bahagi dengan gear dekat crankshaft yang belah auto clutch tu. Ada gear kecil tu kan. Bahagi ni dapat first primary reduction. Second primary reduction, mangkuk clutch ni dia batang start tengah dia ni gear batang gear. So dia pusingan dia sama dengan batang. So dia jadi primary untuk secondary punya reduction. So untuk second reduction adalah gear ratio lah. Gear ratio lah orang kata. Gearbox. Daripada sini ke gearbox. So gearbox ni biasanya untuk kira dia punya total gear, kita akan ambil final gear. Final gear dia gear 4 lah untuk ES5. Okay. So kita ambil final gear dia. Yang ni kita ambil reduction dia. Darab dengan ini nanti. Okay. So final drive ni apa? Final drive ni kita punya sprocket lah. Daripada gearbox output gearbox tu dia akan pergi ke sprocket kan. Sprocket depan tu kan. Okay. Sprocket depan bersama dengan sprocket belakang. So final drive dia lah sprocket depan lah. Sprocket depan bagi sprocket belakang bagi sprocket depan lah. Okay. So ini dia proses dia. Stage pertama primary reduction. Yang kedua adalah gearbox reduction, gearbox ratio. Yang ketiga adalah final drive lah, iaitu rantai sprocket. Okay. So ni maklumat untuk ES5 kau ambil direct daripada ni lah, kita punya motor lah. Primary reduction, sprocket depan pula. Kat crankshaft tu dia ada gigi kan. Okay, gigi dia size dia 17 mata. 69 gigi ni mana 69 mata ni pada mangkuk clutch. Mangkuk clutch yang ada plate banyak-banyak tu. So dia punya primary reduction adalah output dia yang belakang, secondary bagi yang depan. 69 bagi 17 dapat 4.058. Ni first reduction. Primary reduction adalah 4.058. Semakin kecil ni semakin berat, semakin laju lah pusingan dia nanti output dia. Yang ni lah yang akan berubah. Superbike lain. Superbike tak silap aku rendah gila. Intai jap. Intai jap. Superbike aku dah dapat dia punya tu adalah 2.565. 2.5 lah. Senang. Yang ni 4.058 lah. Primary reduction. Superbike 2 lebih. 2 point lebih je. Memang berat gila. Gear 1 dia macam gear 4 ES5. Gear 1 dia, kalau kita masuk gear 1 Superbike macam gear 4 ES5. Okay, lepas tu yang secondary pula adalah kita ambil yang fourth gear, iaitu gear 4 ES5 Dream adalah 23-24 bersamaan dengan 0.958. Boleh tengok dalam internet ataupun korang kira sendiri kan. 23 bagi 24. Dia gear belakang tu, ni standard semua standard ni, standard kilang. So final reduction sprocket original ES5 Dream adalah 3614 bersamaan 2.571. So total reduction darat semua angka ni 4.58 darat dengan 0.958 darat dengan 2.571. Darat semua kau akan dapat 9.99. Apakah nilai ini? Nilai ini adalah total revolution engine, pusingan enjin untuk menghasilkan satu pusingan tayar kat belakang. Yang ni, tayar ni. Yang belakang ni, satu pusingan tayar untuk menghasilkan lengkap satu pusingan tayar belakang memerlukan 9.99 revolution engine. Engine kena pusing 9 kali. 10 kali lah. Engine pusing 10 kali. Naik, turun, naik, turun, naik. Naik, turun, naik. Pusingan engine tu, revolution RPM 9.99 RPM. Revolution, RPM tak lagi. Revolution baru satu pusingan tayar belakang. Macam tu. Ni untuk ES5. So, next kita akan pergi. Tu kalau sprocket ni. Sprocket standard. So, bisa kita akan tukar sprocket kan. Okay, this is total reduction. Ni total reduction termasuk sprocket standard ni ada 9.9. Kalau kita tukar sprocket je, total reduction akan berubah. Jadi lagi kecil. Semakin kecil, semakin berat, semakin laju. Okay. Dengan syarat dia boleh tarik lah.
Ni kita masuk sprocket berat-berat, RPM tak naik. Tak boleh tak? Okay, so contoh kita ambil ini 3614 sprocket. Kita tukar 1533 sprocket. Jadi primary reduction sama, ni sama, sprocket belakang lain. Kan sprocket asal 2.571 kan. Kau bagi je 15 bagi 33, kau akan dapat 2.2. So darab dapat 8.555. Apa beza ni bang? Nanti top speed dia lain. Kalau top speed dia kat sini, contoh kita ambil 9500 RPM, top speed dia boleh dapat dalam 90 GPS je. Tapi RPM yang sama, RPM 9500 gear 4 juga, tapi sprocket ni kau akan dapat 111 km sejam GPS. Kau jangan nak teruk gearbox standard, sprocket standard, nak pergi 100 lebih RPM memang meletup enjin kau. Memang RPM kena lebih 10,000 baru dapat laju tu. So tak perlu nak RPM tinggi-tinggi, tukar je sprocket berat. Dengan syarat enjin kau boleh tarik boleh 111 RPM 111 km per hour GPS. Okay, so next kita pergi. Sorry laju sikit. Slow-slow nanti kau tengok sendiri. Okay, speed ES5. Macam mana kita kira speed daripada reduction tadi? Sebab kita dah tahu pusingan dia. Yang kita kena tahu sekarang, satu pusingan tayar tu berapa meter dia bagi. Satu pusingan tayar dah aku dah kira, tolak tambah tolak 1.67 meter. 1.67 meter satu pusingan tayar. ES5 lebih kurang lah. Kita boleh kira balik nanti. Tapi memang dapat 1.67 meter. Macam mana kira, kau boleh kira dengan siapa yang otak fizik, dia tahu. Kira ukur lilit perimeter tayar ES5 standard ataupun saiz yang 80-90 tu kan. Perimeter dia 1.67 meter. Lebih kurang. So, cara nak tahu speed adalah RPM, revolution per minute tu. Okay, kita ambil RPM ni 9500 RPM bahagi dengan total reduction yang tadi 9.9. Ni standard kilang tadi tu, 9.9 yang tadi tu kan, 9.9. Ni yang sprocket lain 8.58. Dan kita kira beza speed dia dua ni pada RPM yang sama. Okay, so kita kira yang standard kilang dulu. 9500 RPM bahagi dengan total reduction. Sebab apa kita bahagi dengan total reduction tadi? Sebab kita nak tahu dia satu pusingan tayar memerlukan 9.99 revolution. So kalau 9500 revolution, berapa pusingan tayar kita dapat? So yang ni bahagi yang ni, dapatlah pusingan tayar dia yang berapa kita dapat. Lepas tu satu pusingan tayar tu berapa meter dia cover? 1.67 meter perimeter dia, tayar perimeter. Okay, tu baru RPM, revolution per minute. So nak jadikan dia sejam, berapa kilometer sejam? Darat 60. So perimeter darat 60 minit. So dapat darat 60 minit, aku dah tolong kira. Lepas tu bagi dengan 1000 sebab kita dapat meter, sebab ini 1.67 meter. So nak dapatkan kilometer bahagi 1000. Last sekali bahagi 1000, tak nampak ni. Bagi 1000 dapatlah standard motor GPS dia 95.28 km per hour GPS. Kat motor ES5 memang rapat meter dia, hampir rapat 110 lebih. Motor ES5 standard jarang dapat rapat, melainkan kau turun bukit, kalau ikut angin ke ada orang tolak ikut kan. Tapi standard dia memang tak dapat rapat. Kalau dapat rapat boleh mungkin lebih lagi. Ni aku kira 9500 RPM tau. Tinggi ni kalau motor standard memang mengerang ni. Nak dapat 95.28 km sejam GPS. Meter standard ES5 dalam 110 lebih pada 110 meter dia. Dekat 12. Ada orang kata 12 baru dapat kelajuan ni. 95 GPS. Tu tak tahu lah. Korang boleh dapat motor ES5 standard 95 dengan sprocket standard. Sprocket standard semua standard benda ni. Standard kilang dapat 95 GPS. Memang hebat tu. Ringan gila tu. Memang joki ringan tu. Okay, standard sprocket. So kita kira pula kalau sprocket tu bang, sprocket 1533 yang saya kira tadi, 8.55 kita kira tadi, yang kertas sebelah tu. Kan? 1533 dapat total reduction 9.55. Berapa laju dia bang? Pada RPM yang sama. Maksudnya boleh tarik lagi lah. Enjin asal tu mengerang lah 9,500. Kita tukar sprocket berat sikit, dapat RPM yang sama juga. So berapa laju dia? Kira gedebak, tukar yang ni je 9,500. Tayar sama, minit sama lah. Lepas tu bagi 1000 sama lah. Yang ni yang berubah. Sprocket saja ubah, habis keseluruhan ubah. Keseluruhan ni jadi 8.55. Jadi 111.3 km per hour GPS sebab kita kira betul panjang tayar tu, ukur lilit tayar tu, satu pusingan berapa pusingan. Tengok, tukar sprocket je dah boleh rapat meter. Betul tak? Ada ramai orang kata bila tukar sprocket meter rapat. Memang standard boleh rapat meter, tapi kena tukar sprocket, joki kena ringan, everything kena ringan lah. Tayar kena sedap, tak ada gerak, rantai pun tak ada yang kena masalah tegang kendor apa semua. So sini kita fikir mechanical resistance, kita kira cecah je lah. Mechanical resistance ni seperti rantai besar, tayar besar, apa semua tu kita tolak tepi dulu. Ni kita kira standard. Macam ni. Maksudnya kita kira RPM berapa, reduction berapa laju dia.
APM berapa total reduction dia. Yang lain lepas tu saya tayar lah. Kalau tayar besar lagi satu pusingan ni lagi jauh recover 1.8, ada yang 2 meter. Superbike hampir 2 meter saja. Superbike dia besar sikit sebab dia rim dia lebih kurang kita, tapi tayar dia gemuk ah. Bila kereta tu hampir 2 meter dia cover satu pusingan dia. Dia bergolek satu pusingan memang 2 meter jarak dia. Lebih kurang 2.01, 2.05 macam tu lah lebih kurang. So kita kira ni untuk standard lah. Standard ni engine standard. Sebab engine standard boleh pergi 9,500 ni kiri tinggi ni. 9,500 kiri tinggi ni. Okay bang, kalau saya buat racing bang, memang RPM ES5 saya memang 10,000 ke atas bang. Ni normal lah, 11,500 ni normal untuk ES5 yang betul-betul buat lah. Untuk sprint test apa semua, LC ni suku pun 12 kan, 12-13 kan. ES5 pun lebih kurang je. Cuma kena buat betul-betul balancing, kena betul apa semua, baru dia dapat 11,500 RPM. Ada orang kata ES5 12,000 standard lah. Ada betul. Tapi kita ambil sikit je, ambil 12,000 tu. Kita ambil 14,000 pun ada orang kata 14,000 orang kosong pun dia. Okay. Ni ada gear. Ada gear 11,500. Kita ambil gini je. Okay. 11,500. Kita ambil racing punya ES5. Modi engine ni dapat RPS 11,500. Spec tak apa lagi. Biar dulu. So kita pakai sprocket berapa? 1533 tu. Sprocket yang sama. Sprocket yang ni. Tapi RPM dia naik. Bukan 9,500. Tapi RPM dia naik 11,500. Kita darab dengan tayar yang sama, minit yang sama, bagi 1,000, 134.7 GPS bos. Sprocket yang sama kerana RPM je naik. Memang mengerang je dia. Menjerit je dia. Dah dapat RPM gini, korang kena belajar study pasal cam, study pasal CR, study pasal balancing semua. Okay, ya balancing kena penting. Mechanical resistance dekat high RPM sangat tinggi. Mechanical engine lah. Kat engine lah, kat sprocket apa semua tu biasanya kau kena tayar jangan goyang apa semua. Okey, jangan gelong semua. Memang boleh dapat lah. Top speed 134 ni slow bang. Saya punya 160 GPS. Ya, sabar. 160 tu slow lagi bagi aku. Orang pergi 18. Tunggu. 18 nak buat macam mana? Sprocket apa pakai? Ni sprocket 1533. Nak dapat 18 sprocket apa kena pakai? Kalau gearbox standard bang. Gearbox standard boleh pergi 18. Gearbox standard. Okey. Dengan saya sprocket apa nak pakai? Besar ni sprocket bicycle ke bang? Sabar Okay, so kita pergi next. Mana tadi? Power to ratio 24. Okay, ni ada dah bawah. Sorry tak nampak. Okay, so ni racing kedua aku tak nampak. Okay, ni yang aku cakap sprocket 18 ni 16 belakang 26. Memang kecil gila. Belakang 26 ni tak silap kena modi sikit je lah. Dia ada skru dia kena tukar. 16 depan biasa lah kan. 16 26. So dia punya total reduction daripada drive frame semua tadi tu yang kita kira. Ini kita tukar je sprocket last ni 2.571 ni kepada sprocket 1626 dapat kejap 1626 bahagi 16 bersamaan dengan 1.625. Kan masuk nilai tu 1.625 tu dekat sini. 2.5 ni sprocket. Ni bahagian sprocket kan. Tukar kepada 1.625 kau akan dapat total reduction. Kira-kira tukar yang ni 6.317 total reduction. So masuk je total reduction 6.317. Okay, lepas tu kita kira dia punya tu. Nampaknya RPM sama 11,500 RPM bahagi dengan ni 6.317 ni yang sprocket kecil ni, darab dengan tayar yang sama, darab dengan masa lah atau bagi 1,000 182.4 km/h GPS. Dengan syarat pakai sprocket ni, sprocket standard, sprocket 1626, gearbox standard, gear 4 dia standard, semua standard benda. RPM kena capai ni. Kalau tak capai ni, jangan harap, jangan mimpi dapat 182. Boleh ke bang? Sprocket dah kecil bang. Spek apa nak pakai? Ikut ke 62 ke? Benda 125. Wave 125 ke? Dapatkan RPM 11.500. Yang ni ramai orang fail sebab crankshaft dia goyang. Crankshaft gegar. Tak boleh dapat 11,000 untuk ES5. Masyarakat crankshaft je. Boleh dapat 18 GPS ni. Okay, 16 GPS normal lah untuk spek-spek besar. 18 ni kena dapat 11,000. Sebab ES5 memang standard. Kalau aku modi pun apa semua, kawan-kawan modi pun memang susah nak dapat 10,000 dan ke atas. Sebab dia gegar. Okay, kalau tak gegar memang mesti hantar pakar punya, hantar specialist buat balancing at least
50% balancing factor, boleh dapat 11,500 ni. Okey, tapi CC besar, power to weight ratio tadi tajuk kita power to weight ratio bagus, CC besar, power besar, boleh dapat 11,500 RPM. Pakai sprocket ni, boleh tarik sprocket ni, boleh pergi RPM ni 18 dalam tangan. ES5 Dream ni bukan teori, ni betul ni katanya orang-orang Thai. Tapi aku tak pernah bawa ni, aku gayat bawa motor laju gitu gila. 1-2 baru aku gayat. 1-2 aku lepas balik, aku main separuh sekarang. Okay, so ni untuk aku kira pasal ES5 ES5. Aku tak kira voice suku apa semua, korang kira sendiri primary dia berapa, total reduction dia berapa lah. Lepas dapat primary yang tadi tu, tajuk dia dapat total reduction. RPM biasa voice suku aku dah kira. Kebanyakannya kalau buat sprocket berapa aku kira tadi, memang dapat 200, 18 tu normal untuk Waisuku dengan LC. Sebab Waisuku dengan LC dia punya primary reduction starting tu kat sini. Primary reduction tu yang pertama sekali hari ni 4.0, dia orang 2 point lebih ke 3 point lebih, memang rendah sini. Memang skala dia besar. Patutlah sprocket starting dia besar. 38 belakang. Sebab dia dah kat sini dah shortcut dah kecil dah. Jadi sprocket dia besar-besar, standard kilang dia. Tapi boleh kecilkan lagi laju daripada ni lah. RPM sama. Waisuku kalau RPM ni, sprocket ni gila laju kan 200 lebih. Dia tak pakai sprocket kecil gila ni, 26 16 ni. Kalau pakai dapat 200 lebih, maksud RPM dia rendah daripada ni. Sebab 11,500 sprocket ni untuk Waisuku, laju 200 lebih. Dah kira, aku kira pukal je tadi 200 lebih dah. 203, 205 dah. Macam tu, sprocket kecil macam ni. Ada orang kata tu pun RPM tak sampai. RPM kadang-kadang ada orang lebih lagi, tapi sprocket lagi ringan lah. 200 lebih kan. 200, 18, 19 boleh pergi. Tapi dengan syarat ni, RPM yang ni challenge ni. Power dah ada bang. RPM tak cecah bang. Kat dyno cecah kat dyno. Tapi gegar habis kebas kaki kan. Kebas gegar apa semua. Terus sampai 13,000 RPM. Bila buat atas jalan 12,000, 11,000 je. Tapi tengok Tapi lepas 200 kalau setting betul-betul. Tapi gayat tu 200 km sejam motor kecil. Okay, ni pasal standard dengan ni ES5 daripada ES5 yang lain kena kira sendiri. So yang ni aku cerita pasal maklumat daripada CBR 1000 yang aku pernah kongsi kan, maklumat dia kan. So kita ambil maklumat dia dah bagi kat dalam tu complete. Primary reduction dia 4877 gigi crankshaft dengan gigi clutch. 4877 reduction tengok 1.6. ES5 tadi dia 1.6 ES5 4.058. Seperti aku cakap, semakin kecil namanya semakin berat, semakin skala dia makin besar, makin laju. Jadi yang ni tengok 4, yang ni 1.6 je primary dia reduction. Dah memang berat gila dah. Lepas tu gear 6 dia 1.16. Kita gear 4 0.9. Dia ringan sikit nampak, tapi oleh kerana primary ni primary dia dah kecil Gear 6 nampak macam besar, 1.1 lah. Besar lah tu, ringan je gear 6 dia. Tak, tengok primary ni kena darab semua baru dapat total. So final drive dia, rantai sprocket dia depan 16, belakang 41 Sprocket belakang besar kan, 41 tahu kan, Superbike sprocket besar kan. Tapi dalam engine dia kan tak tengok dalam engine dia starting dia tu gila 1.6 je. 1.6 kan kira yang LC Waisuku punya besar daripada ni. Superbike memang 1.6, LC Waisuku 2 point lebih, 3 point lebih aku tak ingat. Kena kira balik. Aku tak jumpa maklumat tepat. Okay, so yang ni 1.6, gear 6 final gear dia 1.16, 25, 29. Final drive dia, sprocket dia standard kilang 16, 41. Total 4.768 sahaja. Yang motosikal ES5 Dream kalau kamu ingat tadi adalah 6.317. Dia 4 bukan 6, 4 lagi berat. 4.768. Berapa dia boleh pergi? Kelajuan ni 4 pada RPM sama 11,500. So kita kira 11,500 bahagi yang ni 6.317 kan. Okey, tapi kena ingat tayar dia besar tau. Tayar dia bukan 1.67 meter. Tayar dia besar 2 meter lebih, 2 meter 2 meter kita 2.07 meter. Lepas tu darat 60 minit bla 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 bla, dapat 299 km/h. Dekat 300 tu. Ni motosikal yang bukan model baru. Model baru dia yang 3 lagi tinggi. Dia punya reduction lagi ringan. Dia nak buat pick up lagi. Yang ni lebih pada long. Lama-lama tapi apa yang tak tinggi. Yang motosikal CBR yang lama ni 2008 ke apa aku tak ingat. Yang ni punya review tu. Dia memang apa yang dia rendah. Okey.
29 dia silap 12,000 dia silap. Jadi mungkin calculation ni plus minus 299. Mungkin 12,000, ada orang cakap 12,000 APM, 299 ni 12,000 lebih. Dengan itu tapi mungkin beza dia dah ada kat sini. Kat sini memang tepat lah. Memang aku ambil data direct daripada tu. Mungkin yang berbezanya ada dari sini dengan APM dia. Saiz tayar tu tak tahu. Saiz tayar ni aku agak-agak tapi memang 2 lebih rasanya. Kiraan dia. 2 dapat 299 normal 299 ni cut off ni. Sebab tu APM tu 13, aku rasa kawan aku cakap tu lebih pada 12 tu bukan 299 lebih. Dia kata 300 lebih aku rasa. Kalau pergi lebih pada ni memang motor dia 300 lebih bukan cut off. Bukan cut off memang 299 sebab 299 cut off. APM RAM kosong lebih 17. Tapi bila speed cut off, bila dia capai speed tu maka dia akan hantar dekat ECU tu cut off. Tak boleh lebih pada speed tu. Enjin boleh pergi, dia cut off lah. Sebab speed. Buang speed cut off, dia akan hantar lagi. Jadi speed tu boleh pergi okay? Okey, ni contoh. Jadi nampak tajuk kita pada hari ini kelajuan terletak pada power to weight ratio. So nak bagi motor kau laju, kena tinggikan power to weight ratio. Macam mana? Naikkan power engine, body engine jadi power. Lepas tu ringankan motor. Sama ada kita buat satu-satu. Contohnya kita ringankan motor. Pakai barang alloy semua ringan dari segi berat dari segi berat. Lepas tu mechanical reduction macam rantai kecil tu mechanical reduction. Mechanical resistance. Mechanical resistance rantai besar pakai rantai kecil. Mechanical resistance ringan sikit. Mechanical. Okey. Lepas tu bila dah ringan semua boleh pakai tayar kecil. Bila dah pakai tayar kecil, barang alloy, baru boleh tukar sprocket. Sprocket paling kecil kau boleh tarik dengan enjin standard tadi. Okey. Lepas tu boleh tarik. Okey bang, tak puas hati lagi bang, nak buat power lagi. Upgrade sini pula, power engine. Lepas tu boleh upgrade power, boleh tarik sprocket lagi kecil. Semakin kecil sprocket kau boleh tarik, semakin laju motor kau. Dengan syarat boleh tarik lah. Jangan gear 5 mati, gear 6 mati. Okey. Boleh tarik. Kalau gear mati, maksudnya power tak cukup lagi. Kena ringankan lagi, power lagi. Sampai lah sekali jadilah motor drag yang naked tu, tinggal rangka je. Memang gila laju, pick up semua dia lah. Okey. Yang tu memang susah nak knocking lah sebab weight ratio seperti aku tajuk aku sebelum ni kan. Kan. Okey, itu saja. So, mana-mana orang yang tak pernah modi motor, starting nak modi motor satu benda je. Beratkan sprocket tu, tukar sprocket. ES5 pakai sprocket berat. Okey. Belakang kecilkan, depan besarkan. Sprocket depan tu yang 14 tu jadikan 15. Belakang ni jadikan 3. Bang, saya tak mampu lah, tak reti tukar belakang, banyak kerja belakang, tukar depan mudah kan bang? Okey, pakai depan 15 36 dah berat dah sikit. Top speed naik bang, top speed naik. Beratkan lagi, minta lagi tu dia. Berat lagi 15, belakang 33 terus, 15 33. Aku showkan pakai 15 33. Kalau berat pakai balik 14 tadi, 14 33. 14 33 paling popular lah. Paling popular orang upgrade sebab standard kilang memang buat ringan lah. Standard kilang buat ringan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Minta maaf. Macam boleh kau cover kau, kau akan faham kau. Okey. Yang membezakannya adalah primary dan semua tu lah. Okey, insyaAllah. So untuk next tu kita boleh bincang lagi lah. Aku tengah kumpul soalan ni. Banyak soalan-soalan yang umum je, soalan basic, tapi tak tahu lagi nak review ke tak. Kalau banyak sangat soalan yang sama, aku akan buat lah satu macam kumpul soalan. Contohnya bang, kalau camp macam ni apa-apa soalan yang sama, 2-3 orang benda yang sama. Okey, dia buat dan motor dia laju dan dia tak tahu kenapa laju. Lepas tu dia beritahu, bang memang laju kau macam laju lah buat macam tu. Sebab dia memang tu patut pun saya sebelum macam tu lebih kurang. Dia dah dapat jawapan, tapi nak tahu jawapan dia tu kenapa motor dia laju. Kan. Kadang-kadang pelik kan. Motor laju pun nak tahu kenapa. Sebab dia nak tahu, dia nak beritahu kawan dia macam mana kan. Gini. Sebab kalau beritahu brand ni dia rasa malu. Orang sekarang kalau beritahu brand, aku pakai jenama ni nampak bangsawan lah kan. Baik beritahu spek bang. Spek saya ni sebab laju, sebab cam aku. Ini nak belajar macam tu lah lebih kurang. So akan kumpul soalan-soalan tu, insyaAllah lah. Kita akan bincang sama-sama. So, mengapa motor kita laju? Mengapa motor kita slow? Mengapa tak jadi? Mengapa jadi? Gitulah. Itu pun basic-basic tu pun kumpul daripada data-data orang juga. Nak harapkan aku mana ada duit nak buat motor kan. Kata, tapi data dia orang tu penting. Tengok. Tapi data tu nak korek yang betul-betul payah. Even kat tempat dyno pun, orang dyno akan cuba tanya. Spek apa? Sebab dia orang nak kumpul data. Dia orang tak dapat. Sebab tu kalau dia orang buat sendiri, senang buka enjin ni. Sebab tu, untung bagi yang bengkel yang dah ada dyno sendiri. Dia orang tahu. Formula dia memang padu. Dia orang tahu buat apa. Bagi yang tak ada dyno, dia yang spek dia hantar dyno dapat result, dia je tahu apa yang dia buat pada motor tu. Yang tu penting tu. Tapi biasalah kan rahsia kan. Tak apa, insyaAllah
Kalau korang buat sendiri pun korang dapat. Sebab tu aku bagi basic je. Selebihnya korang buat. Aku bagi basic je. Selebihnya korang buat. Untuk pemindah gearbox pun tengok pada RPM. Kalau RPM tinggi memang kena pakai rapat lah gearbox. Pasal gearbox kita bincang lain. Aku nak masuk sini memang tak cukup. Memang panjang masa dia lagi. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.